Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun apabila malaikat Jibril alaihissalam melawat baginda ketika baginda sedang berkhalwat di Gua Hira. Jibril memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk seluruh umat manusia. Pada peringkat awal, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Islam kepada sahabat terdekat dan ahli keluarga baginda. Apabila baginda menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah secara terbuka, baginda segera akur. Baginda mengumpul beberapa pengikut di Mekah. Begitupun kumpulan kecil Muslim ini terdedah kepada maut berikutan ancaman daripada kaum kafir, terutama bangsa Quraisy yang menyeksa mereka dengan teruk. Bagi mengelakkan ancaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pengikutnya supaya keluar dari Mekah secara senyap-senyap ke Madinah. Ketika itu, Madinah dikenali sebagai Yasrib. Mereka meninggalkan keluarga yang kafir dan harta benda dan disambut dengan mesra oleh penduduk Madinah. Satu hari pada tahun 622 sebelum Masihi, iaitu kira-kira 12 kenabian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawasanya kaum kafir Makkah merancang membunuh baginda untuk memusnahkan Islam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam menemui baginda untuk memberitahu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan baginda supaya meninggalkan Madinah pada waktu malam. Berikutan itu, baginda menemui sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan memintanya supaya menemani baginda dalam perjalanan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu rancangan baginda kepada Ali bin Abi Talib. Baginda memberitahunya, "Saya akan berhijrah, tetapi anda perlu mengambil tempat saya di rumah." Ali bin Abi Talib tanpa banyak soal meneruti permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun menyedari bahaya bakal dihadapinya. Malam itu, sekumpulan Quraisy mengepung rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengintai melalui lubang di pintu. Mereka ternampak seorang lelaki sedang tidur di atas katil. Mereka begitu yakin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melepaskan diri dan mereka pasti dapat membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila fajar menjelang, mereka terperanjat melihat Ali bin Abi Talib dan bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di katil tersebut. Mereka terpinga-pinga memikirkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh keluar daripada rumah pada malam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari Mekah pada malam itu juga. Tiada siapa mengetahui arah tujuan mereka dan tiada siapa tahu tempat persembunyian mereka kecuali Abdullah dan anak-anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma serta orang gaji mereka Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam sebuah gua di Gunung Sur. Selama 3 hari mereka berada di dalam gua itu. Apabila kaum Quraisy menghampiri gua untuk mencari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak memasukinya kerana mereka yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tidak berada di dalam gua tersebut kerana dilitupi oleh benang sarang labah-labah dan sepasang burung merpati. Allah Subhanahu wa taala membantu dua insan ini melindungi mereka daripada bahaya. Kumpulan Quraisy kemudian meninggalkan gua dan bersetuju untuk pulang ke Mekah. Yakin musuh sudah beredar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq
meneruskan perjalanan dengan menaiki unta yang dibawa oleh orang gaji mereka, yakni Abdullah. Ketiga-tiga mereka menggunakan laluan yang tidak diketahui ramai untuk ke Madinah. Bagi mengelakkan kumpulan pemburu Quraisy, mereka merenah gunung, bukit dan gurun di bawah terik matahari, tetapi mereka tidak pernah berputus asa. Mereka meletakkan segala kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, kaum Quraisy di Mekah semakin marah dengan kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan hadiah kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang mencuba nasib, tetapi semuanya gagal. Akhirnya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tiba di perkampungan kaum Bani Sabin yang menyambut mereka dengan gembira. Setelah sekian lama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya merasakan kehadiran harapan untuk Islam pada masa hadapan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam perjalanan, penduduk Islam yang sudah berpindah ke Madinah sebelum itu mendengar berita mengenai kedatangan pemimpin mereka itu. Malah penduduk Madinah yang baru memeluk Islam juga gembira dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari di hari Jumaat yang ceria, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya tiba di Madinah. Kaum muslimin keluar untuk menyambut baginda. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat di sebuah masjid di lembah Rainuknak, tempat semua umat Islam berkumpul untuk melihat kelibat lelaki yang mereka sanjungi ini. Bertitik tolak dari itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula membina sebuah negara Islam yang megah. Baginda memupuk persaudaraan di kalangan umat Islam dan menyuruh mereka supaya menegakkan yang hak dan mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada penghijrahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan satu catatan penting sehingga umat Islam menjadikan peristiwa bersejarah ini sebagai permulaan kalender Islam. Di tengah malam,